أرواح آبائه وإخوانه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا، وخصوصا إلى روح شيخنا عبد الله بن أحمد الجنبوي وشيخ داود بن عبد الله الفطاني. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. رحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين. Muka surat sebelah. Masih lagi menceritakan di bawah tajuk tak ada khusyuk tawaduk mewajibkan siksa. Seperti yang kita sebut pada bulan lepas, bagaimana Imam Ghazali memberi satu analogi, memberi satu gambaran, memberi satu perbandingan. Orang yang sempurna sembahyang zahir dah, orang yang sempurna rukun syarat sembahyang, bacaan Fatihah dia betul, berdirinya tegak elok, rukuknya betul, i'tidalnya betul. Pendek kata, seluruh perbuatan rukun dalam sembahyang sempurna. Bahkan menepati syarat-syarat sembahyang. Ada wuduknya, pakaiannya sempurna, bersih daripada najis, sebab suci daripada najis, suci jua daripada hadas kecil dan hadas besar. Cukup syarat. Akan tetapi sempurna zahir sahaja, tetapi tidak sempurna batin. Hatinya lalai, hatinya tak ada ikhlas, hatinya tak ada khusyuk, tak rasa rendah diri ketika menyembah Tuhan, tidak rasa kerdilnya aku ni sebagai hamba jika dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Tak ada, tak rasa. Tak melahirkan sifat-sifat sedemikian. Kata musannif Imam Ghazali memberi gambaran dan bandingan. Orang ni seperti seorang lelaki yang diizinkan masuk ke dalam istana
diizinkan mempersembahkan hadiah, dan dia pun mempersembahkanlah hadiah seorang perempuan yang sangat cantik, rupawan, rupa parah dia. Tetapi wanita tersebut tidak ada roh, mati. Gambaran seperti seorang lelaki yang sempurna zahir dia, seperti perempuan yang cantik, tetapi batinnya tak sempurna, maka diberi gambaran perempuan yang cantik itu tidak bernyawa. Apalah yang difikirkan oleh raja bila dapat hadiah yang sedemikian, dan sambung, dan dibandingkan orang tidak sempurna sembahyang zahir. Orang yang sembahyang zahir tak sempurna, rukun tak sempurna, syarat tak sempurna, macam kita sebut bulan lepas. Baca sedap dah, perbuatan sedap dah, bila orang puji bagus sungguh bacaan, sempurna, sebutan fasih, cukup makharijul huruf, cukup adaul huruf, cukup tajwid, di sisi Syatibi pun cukup, di sisi Jazari pun cukup, tapi tak ada ayat semayang. Dia kata tu tera tak ada ayat semayang. Kalau ada ayat semayang lagi sedap baca. Maka orang macam ni sembahyang zahir tak cukup dah, tak sempurna dah. Bermakna tidak sempurna dan tidak elok, rukun dan sunat-sunat. Sunat pun tak buat. Sebab tu musannif sebut, bila kita sembahyang, kita usaha sebanyak-banyaknya melakukan perkara-perkara sunat yang ada ketika sembahyang, sebab nak memperelokkan sembahyang kita. Hari itu kita sebut dah, sembahyang sunat ab'ad ni seperti gambaran apa? Tangan dan kaki. Sembahyang sunat hay'ah ni apa? Seperti rambut-rambut, bulu-bulu perhiasan di tubuh. Kalau tak buat sunat, seperti tak ada bulu di tubuh. Orang yang tak ada kenin bukanlah tak boleh panggil orang, tapi huduh. Begitulah gambaran dia. Ni orang yang tak cukup rukun, tak sempurna rukun, tak sunat, tak cukup. Seperti ni bandingan dia. Imam Ghazali bagi bandingan seperti seseorang hadiah kepada raja yang besar. Seseorang yang diizinkan masuk ke istana mempersembahkan hadiah. Istana tu pula milik seorang raja yang besar. Raja besar ni, kalau dulu kita ada khalifah, sebelum zaman khalifah dia ada zaman pemerintahan di antara tamadun barat dan timur. Dia ada kaisar di Rom, dia ada maharaja di China. Semua ni raja besar ni. Diceritakan raja China ni, maharaja China, nak makan pun tak boleh tengok muka dia. Kalau dia lalu semua pakat tunduk. Jadi hang tuah pun cari akal, macam mana aku nak tengok muka raja ni.
Jadi hantuh minta makanan kangkung yang tidak dipotong. Jadi nak makan kangkung kena rangut lah. Kangkung yang tidak potong, tarik panjang. Ni cerita saja. Nak habaq kata raja besar ni gah dia tu hebat. Ni benak masuk jumpa raja besar, benak masuk bawa hadiah. Satu perempuan, seorang wanita, perempuan, tetapi tak ada kepala, kaki, tangan dan dua mata, telinganya. Persembahkan hadiah, buka-buka hadiah, perempuan tapi tak ada kepala, kaki pun tak ada, tangan pun tak ada, biji mata pun tak ada, telinga pun tak ada. Ini bandingan orang yang sembahyang zahir tidak sempurna. Jadi dia tak sembang dah batin. Sebab zahir itu tak sempurna, batin lagi telah lah. Bertukar sujud dengan rukuk, bertukar duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat akhir, bertukar di antara macam-macam i'tidal dengan berdiri tegak. Bacaan Fatihah pun tak cukup. Sebab apa ni? Sebab tak belajar ikut-ikutnya. Jadi musannif tak sebut dah batin tu jadi macam mana, tak payah. Sebab zahir tu sendiri tak cukup. Maka apalah balasan? Ni dia. Ni orang panggil istifham ingkari, ni dia panggil. Soalan yang tidak perlukan jawapan. Maka apalah balasan raja kepada dua orang itu? Tak payah tanya. Memang dah tahu dah jawapan. Tukang tanya pun tahu dah jawapan. Maka apalah balasan? Tak payah habaq. Raja yang agung tadi, raja yang besar tadi, kepada dua orang yang diizinkan menghadap dia, diizinkan bawa hadiah. Satu bawa seorang perempuan yang tidak bernyawa, cantik, tengok rambut ikal mayang, tengok kulit putih tapi tak ada roh, tak ada nyawa. Hak seorang lagi diizinkan juga bawa hadiah, tetapi hadiahnya perempuan yang tidak ada kepala, tidak ada kaki tangan, tidak ada biji mata, tidak ada telinga. Apa balasan raja kepada orang ni? Tentu dibalas akan siksa dengan serta-merta. Tak tanya pun kita tahu raja tu nak buat apa. Raja besar, raja yang mempunyai kerajaan singgahsana yang besar. Kalau dalam tamadun Cina dipanggil singgahsana naga. Lepas tu dia pakai baju naga, lambang kebesaran. Lepas tu kita tengok di tokong-tokong dia ada gambar gajah, gambar naga, nak menunjukkan kepada keagungan seseorang tu yang mencapai tahap agung. Maharaja Kaisar, lain pula Rom. Kalau Cina ni siksa ni macam jenis antara perbuatan paling zalim dalam sejarah Cina, rebuih sampai mati. Belah Kaisar ni kurang lebih lah. Dia buat topeng besi. Topeng tu tak dibuka selama puluhan tahun. Ni semua siksaan. Bukan dia bagi mati terus, dia siksa dulu.
Memang passion tu. Apatah lagi jika di dalam medan peperangan, lawan perang, dia seksa mayat musuh dia. Seperti mana yang kita ambil gambaran dulu orang Arab ataupun masyarakat-masyarakat di Timur Tengah bila berperang, mereka akan menghancurkan jasad askar-askar musuh. Secara kebetulan saya baru ni balik dari Kahirah. Saya sempatlah pergi ziarah makam Sayyidina Husin. Sayyidina Husin bin Ali karamallahu wajhah. Nak habaq kata ketika mana Husin dibunuh oleh seorang tentera nama Ubaidillah. Bila dia bunuh di Karbala, kepala dia dibawa balik, jenazah badan disimpan di Karbala, kepalanya dibawa balik dengan tombak, buh atas tombak, buh kepala, cacak kepala, bawa balik kepala. Yang kata Ubaidillah ni dia ambil pedang, bila dia tengok muka Husin, dia kata segak hang noh. Korang lebih macam tu lah kalau orang Kedah. Sayyidina Husin memang terkenal dengan tampan. Segak, bila segak tu dia ambil pedang, dia rojoh muka, rojoh hidung, rojoh mulut, sehingga merosakkan muka Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Bawalah dalam tombak, bawa balik ke Syam. Jarak jauh tu, Iraq pergi ke Syam. Ada setengah riwayat kata dia bubuh atas talam, sampai di Syam dia bawa atas talam, persembahkan kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Bekas talam tu ada lagi, masih ada sampai hari ni di Masjid Umawi, Dimashq, Damsyik, Syria. Kemudian daripada situ disebut bahawasanya disimpan di Syam. Kemudian dibawa kepala Husin ke pesisir Laut Merah. Simpan dulu situ. Maknanya tadi satu dah sekali simpan di Syam, kemudian simpan di pesisir Laut Merah, kepala saja. Kemudian dibawa oleh Zainab, adik dia, Sayyidatina Zainab radhiyallahu an. Bawa kepala tu mari ke Mesir. Bila dia masuk ke Mesir, seluruh lorong-lorong di Mesir berbau dengan bauan kasturi, disebut misk. Dan sekarang hari ni, sampai hari ni, lorong-lorong di Mesir tu nama dia misk, lorong misk ataupun musk. Saya pi Masjid Husin, bukan tak nak pi, lama dah, 30 tahun dulu pi pula buat perak habis lah. Pi tempat secara kebetulan kepala Sayyidina Husin, dan ada beberapa barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah pedang, janggut, rambut, ada disimpan dalam satu bilik khas. Sebelah makam Sayyidina Husin, sebelah lagi khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ni Datuk Mufti Pulau Pinang pi, depa bagi kunci buka. Saya tak mufti, depa tak bagi kunci. Jadi saya pergi duduk cium dekat lubang kunci tu. Lubang kunci pintu tu, lu ada lubang. Pergi duduk cium bau bilik tu. Memang bau kasturi sampai hari ni. Bau yang kita pun tak pernah duduk bau.
Dia tak terlalu kuat dan kita bau kata wangi. Oh, wangi ni. Tapi bau apa tak kerti. Orang kita manusia ni kita boleh cam beza bau ni 1000 jenis lebih. Hidung manusia lebih kuat bau dengan jika dibandingkan dengan anjing. Kita boleh kenal pasti bau. Marilah minyak wangi berapa jenis pun kita boleh tahu. Ni minyak wangi Dahil, ni minyak wangi Polo, ni minyak wangi Divadoh, ni minyak wangi apa nama Blackmore, apa segala mak nenek lah. Kita boleh tahu beza hidung manusia ya. Lepas tu bila kita cium pintu tu, bau lain ni. Seperti yang digambarkan oleh para sejarawan. Dan kebanyakan ahli sejarah Islam membenarkan penyataan bahawa Sayyidina Husin dikuburkan di Mesir, di antara Azhar, Masjid Azhar dengan Khan Khalili, tempat bisnes ni. Tu lumrah orang dulu. Dia akan siksa serta merta. Tu gambaran dia. Hak saya cerita ni Sayyidina Husin ni gambaran dia. Walaupun dah mati tetap dia rojoh, bukan jolok. Jolok tu kita jolok buah mutan. Ni rojoh muka dia bagi rosak. Rojoh. Setengah riwayat kata dulu masa hidup Rasulullah pernah cium mulut Sayyidina Hasan. Sayyidina Husin pernah naik di atas belakang, atas tengkuk Rasulullah. Zainab pernah dipangku oleh Rasulullah. Seolah-olahnya menunjukkan isyarat Hasan akan dibunuh dengan racun makan. Manakala Husin dipancung kepalanya, seolah-olah bila dia selalu duduk atas tengkuk Rasulullah. Kata setengah ulama, kata tengok hadis Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Dia cium Sayyidina Hasan, Hasan mati diracun. Husin sering duduk di atas belakang Rasulullah, di atas tengkuk Rasulullah, seolah menunjukkan dia akan mati dengan keadaan berpancung. Manakala Zainab berada di pangkuan Rasulullah, seolah-olah menunjukkan seluruh tanggungjawab keluarga Sayyidina Ali kembali dipikul oleh Sayyidatina Zainab radhiyallahu an, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia inilah yang bawa jenazah Husin, kepala Husin mari ke Mesir. Dan daripada keturunan inilah Zainab berkembangnya keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Nah, habaq kata zalimnya orang dulu. Hati kering. Orang Kedah kata hati kering. Kalaulah dua orang ni mempersembahkan hadiah macam ni kepada raja, confirm kata musannaf akan disiksa dengan serta merta. Rebui. Tak pun apa nama kita panggil sula. Sula pun teruk gak sula ni. Siksanya sula. Itu gambaran di dunia seorang raja yang besar. Kata musannaf lebih lagi orang menghadiahkan sembahyangnya kepada Tuhan. Raja sekalian raja. Kita duk cerita tentang raja besar, kita duk cerita tentang maharaja yang agung, yang berkuasa. Itu baru di dunia. Lebih lagi, tambah lagi orang yang menghadiahkan sembahyang diizinkan oleh Allah berdiri di atas tikar-tikar sembahyang, diizinkan oleh Allah boleh sembahyang dengan tenang.
tetapi sembahyang dia tak sempurna zahir, tak sempurna batin. Seolah-olah sembahyang tu sebagai hadiah, nak hadiah kepada Tuhan, yang mana Tuhan ni raja segala raja yang hakiki. Raja lain sementara saja. Umur 80 tak larat dah raja mana pun. Banyak raja mati muda kalau raja dululah. Tengok dalam sejarah Tutankhamun, Raja Agung Mesir, Seti 1, Seti 2, Seti 3, Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Semua mati muda apa tu. Bukan ada seorang pun yang lebih umur 60. Tutankhamun tu umur berapa puluh, 30 lebih kot mati. Nefertiti, seorang puteri agung Mesir, sebanding dengan Cleopatra, mati muda kak. Makna dia kekuasaan yang dimiliki oleh mereka ni, kalau tamadun Mesir purba lah, purba, dia lahir 3000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. 3000 tahun. Tamadun dia agung. Bahkan orang Mesir selalu mengagungkan diri mereka. Kami ummud dunia, kami ni ibu segala dunia. Duduk megah. Ibu segala dunia sebab ada Fir'aun, sebab ada Ramses. Saya sempat tengok Ramses 2 yang tenggelam dalam laut tu, dia bawa mumia dia simpan di muzium Mesir. Sekarang dia simpan berpuluh ekor Fir'aun tu. Nak kata orang pun tak orang dah. Jadi ekor lah mumia. Susun Seti 1, Seti 2 sam. Tak nak tengok orang kita pun. Dia yang lawan Nabi Musa alaihi salam, Ramses 2. Tu yang agung di dunia. Ni dia beritahu, hang nak hadiahkan satu hadiah kepada Tuhan, yang mana Tuhan ni hakikatnya raja sekalian raja. Tadi puak tu tak ada sementara belaka. Marilah Maharaja Mongolia, Maharaja Parsi, Maharaja Rom, Cina, semua tu bersifat sementara belaka. Sedangkan Tuhan yang agung ni, Tuhan raja sekalian raja, hang hadiah sembahyang yang tak sempurna. Sedangkan hang diizinkan dah berdiri tegak di depan Tuhan, tapi tak guna manfaat, tak manfaatkan peluang ni untuk memberi hadiah yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Tuhan akan menyediakan siksaan di hari akhirat kelak. Sebagai contoh, dia kata dengan tidak sempurna sembahyang zuhur, hang diberi dah peluang, tapi sembahyang zuhur pun tak sempurna. Sebab tak mengaji. Rukun tak tahu ada berapa, syarat pun tak tahu ada berapa. Kita dah tengok dulu, pernah tengok zaman budak-budak dulu sujud rukuk, sopak ayam patut berah. Tutek habis. Habis lah. Tak sampai seminit. Sebab tak apalah, budak-budak tak apalah, ni orang tua. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Tidak ada tamakninah dalam perbuatan sembahyang. Badan pergerakan yang berlebihan. Nanti kita akan bincang bab tu. Syarat sembahyang apa dia, rukun sembahyang apa dia. Ni musannif cerita dulu kepentingan sembahyang. Dia cerita dulu, dia nak habaq dulu. Macam ni orang yang
yang tunaikan sembahyang macam ni balasan dia, qad aflahal mu'minun. Ni orang yang lalai dalam sembahyang, ni balasan dia. Sekarang sebut tentang orang yang lalai. Sembahyang zuhur dia tak cukup, tak sempurna, atau sempurna sembahyang zuhur tetapi sembahyang batinnya tidak sempurna. Tengok dia punya gaya bahasa dia. Bila dia kata tidak sempurna zuhur, dia tak sebut dah batin, tahu dua-dua. Tapi bila dia sebut tidak sempurna sembahyang zuhur tetapi sempurna sembahyang zuhur tetapi tidak sempurna sembahyang batin, ni ada dua. Tadi tidak sempurna zuhur, mana dia confirm batin pun tak sempurna. Ni sembahyang zuhur sempurna, belum tentu sembahyang batin sempurna. Nah habaq, jika dalam dua keadaan macam ni, maka lebih lagi Tuhan membalas di atas mereka itu. Tuhan akan balas perbuatan mereka ni. Sembahyang dalam keadaan lalai, sembahyang dalam keadaan bermain-main, sembahyang dalam keadaan tidak mengamati perbuatan dan perlakuan sembahyang. Dia tak perhati, dia tak rasa rukuk dia macam mana, sujud dia macam mana, niat dia macam mana. Dia tak perbaiki keadaan hati dia. Pasti Tuhan akan balas. Paling minimum balasan Tuhan ialah segala amalan yang dia lakukan itu tidak mendapat pahala. Itu paling kurang. Rugilah manusia, rugilah orang yang melakukan amalan dengan harapan ada pahala, tapi tak ada pahala. Buat kerja teruk-teruk, dia ingat kata ada upah, upah-upahnya tak ada upah, potong. Mari lewat tidur masa kerja, potong-potong. Ni hutang pula ni. Seolahnya macam tu paling minimum. Terhalang bila dibentangkan di depan Allah, bila dibentangkan di mahsyar kelak dengan segala perbuatan amalan baik dan buruk. Tengok-tengok amalan baik, kosong. Aku mari masjid awal, aku mari duk azan, aku yang mari duk hampak kapet, aku yang mari macam-macam aku. Tengok-tengok kosong. Sebab apa? Ni yang disebut membalas Tuhan di atas mereka tu. Diberi peluang hang sembahyang, tapi tak sempurna zahir, tak sempurna batin. Kalau sempurna zahir, tak sempurna batin. Dia tak sebut sempurna batin, tak sempurna zahir. Tak ada. Kalau zahir tak sempurna, tahu. Kalau dengan batin-batin, tahu. Tapi kalau zahir sempurna, batin belum tentu. Dia tak ada yang ketiga, sempurna batin, tak sempurna zahir. Tak ada. Kami hati kami baik walaupun kelaku jahat, tak ada. Kalau hak zahir tu nampak teruk, batin orang tak kira dah. Tersudut abang lah, saya baik walaupun saya suka mencuri. Tak ada orang macam tu. Saya ni baik walaupun mulut jahat. Tak ada. Mulut jahat memang perangai jahat, hati pun jahat. Tuhan akan balas. Ni yang rugi. Dahlah kita tunggu di mahsyar tu lama. Disebut dalam hadis Imam Tirmizi, bagaimana manusia berada dalam keadaan keluh dan kesah, bagaimana manusia berada dalam keadaan rimah, cemuih, tak larat tunggu dah. Berapa lama kami nak tunggu? Tunggu bila? Dihimpunkan di mahsyar.
Di mahsyar tu boleh tengok dah pelbagai penderitaan yang diterima berdasarkan amalan mereka di atas muka bumi. Ada yang berjalan randuk ayak peluh, ada yang tenggelam dalam peluh, ada yang berjalan dengan muka, ada yang berjalan dengan capik, ada berjalan dengan bahu yang sengit, macam-macam bentuk. Gambaran di mahsyar tu sendiri disebut mahsyar, berlaku permulaan kiamat. Imam Ghazali kata, bila sebut kiamat ni sebab apa? Sebab semua orang berdiri. Sebab tu nama kiamat. Semua orang berdiri. Ketika berlaku kiamat, tak ada siapa duduk terkejut lebih, berdiri. Sebab tu disebut kiamat. Sehinggalah manusia yang duduk dalam penderitaan di mahsyar tak tahu hulu hilang apa nak jadi ni. Cari nabi-nabi yang pernah diutuskan kepada mereka. Sebut dalam hadis Imam Tirmizi, jumpa dengan Adam alaihissalam. Ya Abal Bashar, wahai bapa segala manusia, mintalah pada Tuhan. Ni kami tak dapat duduk ni. Mintalah pada Tuhan, percepatkanlah proses audit, percepatkanlah proses kira amalan, percepatkanlah proses timbang amalan. Yang mana baik dulu, baik banyak ke buruk banyak, mana satu tak apalah, buatlah macam mana, tapi percepatkanlah proses tu. Tak larat tunggu dah cemui. Kalau kita memang penantian ini satu penyiksaan. Tunggu orang memang cemui. Bahasa baru dipanggil sidai. Oh, tak larat hari ni, kena sidai sejam. Sidai. Sehingga kan ada manusia yang kata pada Adam, cepatlah tolong kami. Kami tak larat dah duduk di mahsyar ni. Kalau kata kami baik, masukkanlah kami dalam syurga cepat-cepat. Kalau kata buruk, bagi masuk dalam neraka cepat-cepat. Tak larat tunggu dah. Teratus ni gambaran manusia. Ketika tu Adam kata, tak boleh, aku tak boleh. Hari ni Tuhan marah. Aku dulu makan buah khuldi di syurga. Tuhan larang dah aku makan, tapi aku makan juga. Aku tak boleh nak minta pada Tuhan. Tuhan dalam keadaan marah pada aku. Pergi cari nabi lain, pergi cari orang lain. Gerak pula manusia, tak tahu berapa tahun pula nak jumpa dengan nabi lain pula. Jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Idris, jumpa semua pakat tolak. Kami tak boleh. Sehinggalah pada zaman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sujud, disebut dalam hadis yang panjang. Nabi sujud di Arash. Nabi memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diproses segala pertimbangan, segala amalan manusia. Kita panggil syafa'atul uzma. Hang muslim pun dapat, hang bukan Islam pun dapat syafaat uzma, iaitu mempercepatkan amalan, pengiraan amalan dan pertimbangan amalan. Bila mai tang kita, bila bentang-bentang kosong, tak ada apa. Dia ingat-ingat di atas muka bumi rajin lah. Boleh tu bila azan aku siap dah, mandi siap dah, mari masjid. Macam mana boleh kosong? Macam tu maksud kata musannif. Itu balasan yang paling minimum, paling sikit. Tak ada upah. Kalau hak teruk, tambah dosa pula. Dah lah tak ada upah, hutang pula tambah. Hak tu lagi teruk. Kita beriman bahawa setiap orang Islam
akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu iman, kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun ada pertelingkahan di sudut perselisihan daripada sudut siksa, kena ke tak kena. Abu Mansur Maturidi kata wajib, tak harus Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala kena siksa orang yang bersalah. Abu Hasan Asy'ari kata tak harus Allah Ta'ala siksa. Yang penting yang kita boleh tahu kesimpulan, orang Islam baik laki-laki perempuan, mereka wajib masuk syurga. Bila? Bila tu tak tahu. Selepas kena siksa ke, ataupun siksa diampunkan ke? Sebab syafaat Nabi banyak. Syafaat Nabi lepas daripada penderitaan mahsyar pi timbang. Dalam kitab tauhid disebut timbangan tu bukan lama, sekelip mata aja boleh cek lah, boleh tahu dah hang pahala banyak ke sikit, seolah-olah macam tu, cepat, sekelip mata. Syafaat Nabi syafaatul uzma. Ada syafaat Nabi, orang tu masuk syurga tu tanpa dihisap, tak ada audit, masuk syurga lah. Ambut. Ada golongan-golongan yang tertentu. Ada juga golongan yang dihisap. Nama ahli neraka dah. Nah, duduk belah kiri, lain belah kiri. Ahli neraka belah kiri. Tapi kerana syafaat Nabi, hak nak masuk neraka, bawa masuk syurga. Ada juga golongan tu. Ada juga golongan masuk dalam neraka dah. Nabi, syafaat Nabi ambil dia daripada neraka, keluar buah dalam syurga. Ada. Syafaat Nabi ada yang duduk dalam syurga, duduk dalam neraka, dikeluarkan masuk dalam syurga, duduk rumah teres dalam syurga. Bila duduk dalam rumah teres, minta syafaat Nabi, penatlah duduk banglo. Boleh naik. Dipanggil naik tahap. Tu syafaat Nabi. Wajib orang Islam masuk syurga. Cuma kena hisap, kena siksa tak tahu. Cuma kata musannif, kalaulah amalan kamu yang kamu diberi peluang untuk buat tidak dikira pahala, satu kerugian yang besar untuk kamu. Kamu akan rasa menyesal. Bila duduk di akhirat, Allah aku dululah kalut apa tak tahu. Dia jadi gitu. Pasal apalah aku tak bagi masa sikit untuk semayang? Pasal apalah? Dia begitu. Tu kalau yang tak dikira amalan. Kalau dikira amalan yang kita buat dikira sebagai dosa, tu lagi teruk lah. Tu kata dia, lagi Tuhan membalas mereka itu, iaitu mewajibkan siksa. Ni pakai pendapat Imam Maturidi, Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi. Ini pakai pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, iaitu mewajibkan siksa. Tak harus Tuhan ampun, wajib Tuhan siksa siapa yang berdosa. Wajib siksa. Siksa paling sikit ujung api ya kena tumit. Tu siksaan paling sikit. Ujung je, bukan kena betul macam orang bakar sate tu ujungnya. Tapi sate masak. Macam tu gambaran siksaan paling ringan di dalam neraka. Ujung-ujungnya kena tumit. Tu pun menggelegak otak dah. Maka kata musannif, dah hampa tahu dah macam tu. Tahu dah balasan Tuhan pada orang yang tidak menyempurnakan sembahyang zahir dan batin, maka takutlah kamu. Takutlah. Jagalah daripada azab neraka. Jagalah, takutlah. Mana takutlah di sini? Sebelum kita diberi siksaan, kita elakkan daripada mendapat siksa, iaitu kita sempurnakan sembahyang zahir dan batin
dengan cara yang paling sempurna. Takutlah kamu kemudian daripada matimu. Takut ni bila? Bukan takut di dunia. Di dunia orang tak heran hang nak semayang ke, hang tak mau semayang ke, hang sempurna ke, tak sempurna ke. Tapi yang bimbang, takut selepas daripada kematian kamu. Sebab apa takut lepas kematian ni lebih baik, lebih tengok, lebih penting? Sebab kehidupan selepas kematian adalah kehidupan yang lebih panjang. Kehidupan kita di atas muka dunia ni berapa tahun ya? Kita nak hadapi kehidupan lepas kematian ratusan tahun, ribuan tahun. Firaun mati sebelum Isa dilahirkan. Ramses I mati sebelum Isa dilahirkan. Bahkan ada satu patung menteri yang dipercayai wajah Nabi Yusuf. Tak tahulah, ni ahli sejarah je abang. Nabi Yusuf kan pernah jadi menteri. Memang segak lah nampak patung tu. Mati ribuan tahun. Tu tak cerita Adam lagi, tak cerita zaman Habil Qabil lagi. Mati kehidupan selepas kematian lebih panjang. Ni kita takut ni. Bahkan berelok masuk dalam kubur je. Masuk dalam kubur, marilah seorang laki-laki, rupa cantik, rupa parahnya segak. Kita baru duk kelupuk masuk rumah baru, karan pun tak ada. Lepas sudah karan tak ada. Tak ada lagi orang buh karan dalam kubur. Kalau buh pun tak guna. Sebab apa tak guna? Tak ada swih. Masuk dalam kubur, tengok seorang laki-laki yang rupa parah dia elok. Tanyalah kita, siapa hang ni? Akulah sembahyang kamu. Ketika kamu hidup di dunia dulu, kamu jaga aku. Ketika kamu hidup di dunia dulu, kamu utamakan aku. Ketika kamu hidup di atas muka bumi dulu, kamu mengamati kelakuan aku, perlakuan aku. Hang jaga sungguh aku masa hang hidup dulu. Maka lah giliran aku untuk jaga kamu ketika kamu berada di dalam alam kubur. Itu bagi orang yang jaga sembahyang dia. Tapi bila orang yang tak jaga sembahyang, mari juga seorang laki-laki, dahlah gelap, rupa pula buruk. Kita kalau gelap muka buruk ni nak lari tu. Dahlah muka buruk, muka huduh, busuk pula. Tu tak tahan. Mari tanya hang siapa? Akulah sembahyang hang dulu. Duk atas muka bumi dulu hang tak jaga pun. Hari ni aku mari nak seksa hang. Sudah. Tu kata musannif, membalah mereka itu mewajibkan seksa bagi orang yang tidak menyempurnakan sembahyang zahir dan batin. Ala kulli hal, sebagai satu kesimpulan tajuk ini, maknanya apa? Kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyempurnakan sembahyang seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada peluang lagi. Marilah kita berusaha sembahyang zahir dengan sempurna, sembahyang batin dengan sempurna. Cuba. Nak buat tak dapat juga nak buat macam mana, tapi usaha kita tu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu amalan baik yang tidak dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun. Semuanya dikira. Walaupun kita hanya berusaha untuk baik,
Usaha tu pun dikira sebagai amalan baik, termasuklah amalan yang kita lakukan. Asal syarat, ya Allah ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk menyembahmu, untuk sembahyang kepadamu dengan cara yang paling sempurna. Para ulama dulu dia minta, saya pergi melawat makam satu makam milik cicit Nabi SAW. Nama dia Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ni dia korek liang dalam rumah dia buat liang. Dia duduk dalam liang tu. Akhir-akhir kematian dia mengulang baca Quran ni, tak peduli dunia. Berkali-kali, tak tahu berapa kali dia khatam Quran. Dan Sayyidah Nafisah ni guru kepada Imam Syafi'i. Masa jenazah Imam Syafi'i lalu nak dibawa ke kubur, Sayyidah Nafisah keluar panggil, bagi isyarat. Orang duk penuh ni, tapi dia bagi isyarat supaya jenazah Imam Syafi'i bawa masuk rumah dah. Untuk apa ni? Untuk dia sembahyangkan jenazah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan dia mari dari Mekah. Dia lahir ke Palestin. Dia pergi tumpang duduk di Mesir. Dia adalah rumah. Jadi rumah tempat dia duduk tu jadi tempat dia mengajak. Jadi lalu depan makam Sayyidah Nafisah, Sayyidah Nafisah panggil. Kerana malu kepada Sayyidah Nafisah, orang-orang bawa semua masuk dalam makam, dalam rumah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah semayang mayat Imam Syafi'i. Kemudian awak keluar, pergi hantar. Sampai hari ni bila siapa sahaja masuk melawat Sayyidah Nafisah, maka semua orang ternanti-nanti ada tak jenazah yang masuk. Sebab nak ambil sunnah Sayyidah Nafisah. Kami pipi tak ada jenazah. Cantik. Dia pergi cepat. Sebab sunnah Sayyidah Nafisah menyembahyangkan Imam Syafi'i di tempat dia, di rumah dia. Itu di makam dia hari ni. Orang dulu macam tu usaha, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, berilah rasa khusyuk pada kami. Ya Allah ya Tuhanku, berilah peluang untuk sembahyang zahir dan batin kami sempurna. Pendek kata, ya Allah ya Tuhanku, berilah izin untuk kami menyempurnakan sembahyang seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bertuah kita Tuhan suruh sembahyang. Ini kita sambunglah. Tangguhkan insya-Allah bulan depan. Baik, jadi kita rasa setakat ni sahaja, kita tangguhkan dulu perbincangan dan perbahasan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هول لنا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.